أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia? Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa hendaknya berada dalam keadaan sihat walafiat dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Kami di meja Tanyalah Ustaz mengucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya para penonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Dan untuk edisi pada hari ini bersamaan dengan 10 Julai 2022 dan 10 Zulhijjah 1443 Hijri. Alhamdulillah, Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini Fajar Aidil Adha telah pun menyapa kita semua di bumi Malaysia khususnya yang tercinta ini. Dan tajuk yang cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan pada pagi ini, iaitu setelah haji bagaimana. Setelah haji bagaimana, dan insya-Allah kita akan sama-sama diskusikan. Kita akan kupas tajuk ini bersama dengan dua bintang ilmuwan yang kita bawakan istimewa pada pagi ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putih bersih baju kita pada pagi ini Ustaz. Ya, alhamdulillah. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Itulah tanda kebersihan hati dan jiwa kita, masya-Allah tabarakallah. Dan panel kita yang kedua kita bawakan tidak asing lagi, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ervino Johari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Salam Aidil Adha, Aid Mubarak. Kullu aam wa khair. Amin. Wa iyyakum. Wa iyyakum insya-Allah. Dan semestinya para penonton, bagi anda yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini, setelah haji bagaimana, dan sebagaimana biasa anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 881677, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa Tanyalah Ustaz bersiaran serentak di TV3 dan TV9. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan sementara kita menantikan detik untuk sama-sama kita mendengarkan khutbah Aidil Adha sebentar saya lagi, dan kita mendirikan solat sunat Aidil Adha. Dan kita mengharapkan agar para penonton yang menonton kita menerusi FB Live tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Setelah haji bagaimana, dan Fadhil Ustaz Ervino dan juga Ustaz Roslan, 2 tahun sebagaimana yang telah kita lalui pandemik COVID-19 yang menyaksikan pada tahun 2020 dan 2021 jemaah kita tidak dihantar untuk mengerjakan ibadah haji. Tetapi pada tahun ini skripnya berbeza. Kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah haji, dan para jemaah kita alhamdulillah ada yang hibahnya dengan tangisan air mata dan sebagainya. Dan mungkin sebagai mukadimah topik pada pagi ini, ya Fadhil Ustaz Roslan, setelah haji bagaimana, sebagai mukadimah, fadhil mashkur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar kan taulan di luar sana, dan kepada Al-Fadhil Ustaz Anas, Ta'i Anas, kepada Al-Fadhil sahabat saya yang saya hormati Ustaz Ervino Johari, kepada semua diucapkan kulla am wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah memberkati hari-hari yang penuh barakah ini pada hari ini dan hari-hari tasyrik insya-Allah. Amin insya-Allah. Yang kedua kita ucapkan juga kepada semua rakan haji kita yang berada suci sekarang, kepada antum semua, kamu semua, tuan-tuan semua, mudah-mudahan beroleh haji mabrur insya-Allah. Terus beramal, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka mendengar dan menonton, saya rasa ni. Ada masa menontonnya. Tuan-tuan puan semua, kalau kita berbicara tentang persoalan hati dan jiwa manusia ini, maka haji adalah merupakan suatu asas penting, boleh berubah segala-galanya. Kerana haji satu ibadat untuk membangun diri.
menjana taqwa, membina keimanan, memproses jiwa yang paling bersih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin orang ke Mekah nak main-main, adik Anas, datang air mata, Allah, datang dengan jiwa yang penuh kesedihan. Bahkan saya rasa di Mekah tempat mereka menangis banyak-banyak, meratap akan dosa yang lama, dosa yang bau, dosa dengan manusia, apalagi dosa Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana haji proses untuk menjana kembali. Saya ingat kata-kata Buaya Hamka. Dia kata apa? Dia kata haji satu proses untuk membina semula apa yang tak terbina. Allah. Apa yang tak terbangun. Kita dah bangun jiwa, tapi jiwa yang sakit. Allah. Jiwa yang mati, jiwa yang penuh dengan kecelaruan. Kata Buaya Hamka, Pak Hamka, dari situ tempat kita nak bina kembali apa yang sakit tadi. Tuan-tuan, yang keduanya ialah bila kita bercakap tentang haji ni, Ustaz Arifino, kita bercakap tentang apa yang kita nak pertahankan. Kita bukan datang ke Mekah untuk hanya solat depan Kaabah, kemudian ke wukuf di Arafah, mabit Muzdalifah, kemudian ke Mina. Tidak. Kita nak mempertahankan amal kita, ibadat kita, iman kita sampai bukan takat di Malaysia, sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Watak yang sama, akhlak yang sama, jiwa sama. Sebab itu bagi saya yang penting ialah satu kalimah terakhir sebelum saya pada ayat ialah kita datang ke Mekah dengan ucapan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang bertemu denganmu. Aku datang hati yang kosong, aku nak penuh dengan keimanan. Aku datang dengan dosa, aku nak minta ampun. Jadi bila sebut labbaik Allah, mana kita meratap pada Allah untuk kita diterima balik. Dalam usaha kita mungkin, dalam masalah baik. Yang ketiga terakhirnya ialah haji ini, tuan-tuan, suatu seruan yang akan kekal abadi selama-lamanya. Suatulah manusia bila dia faham tentang haji suatu kemuliaan, dia tidak akan sia-siakan peluang yang ada. Kita datang ke Mekah bukan boleh 16 kali setahun, bukan boleh tiap tahun. Boleh jadi kita pergi sekali, itulah yang terakhir. Datanglah hati yang penuh kejiwaan dan pula hati yang penuh keimanan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Tabarakallah. Pergi dengan jiwa dan bukan yang disebutkan sebagai istitaah harta menuju Baitullah itu, Fadil Ustaz Ruslan. Itu antara mukadimah daripada Fadil Ustaz Ruslan, dan kita nak mendengar sedikit perkongsian ataupun pengisian awal sebagai mukadimah daripada Fadil Ustaz Arifino. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, setelah 2 tahun Ustaz, kita diuji dengan pandemik COVID-19, dalam keadaan kita sebagai tidak menghantar jemaah bersama dengan beberapa buah negara yang lain, dan hanya beberapa orang sahaja yang terpilih pada ketika itu. Waktu itu saya mesti ingat dalam meja tanya Ustaz juga kita bersama dengan mereka yang terpilih. Dan tahun ini skripnya berbeza, Ustaz Arifino, sebagai mukadimah topik pada pagi ini setelah haji. Bagaimana sedikit daripada Ustaz? Terima kasih kepada Dai Anas, Al-Fadhil Ustaz Ruslan Muhammad. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah 2 tahun seperti mana yang Dai Anas nyatakan, antara yang besar merupakan impak kepada setiap diri umat Islam. Sama ada yang direzekikan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, ataupun yang mungkin menanti jadual ataupun gilirannya. Allah Subhanahu Wa Taala telah tiup semula kepada diri umat Islam dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ruh ataupun semangat jihad fi sabilillah. Mengapa? Kerana ibadah haji adalah merupakan satu warna daripada pelbagai warna-warna jihad yang ada di dalam agama. Kesungguhan, usaha yang berterusan, ikhlas lillahi ta'ala, kesemuanya itu terangkum. Lantaran itu, sebagai satu dapatan awal, berdasarkan kepada sepotong hadis sahih riwayat Imam Bukhari, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali afdal? Amalan apakah yang paling utama? Jawab Nabi, qala imanu billah, beriman kepada Allah. Ini yang macam Ustaz Ruslan sebut tadi, satu elemen besar yang kita bawa untuk begitu naikkan haji. Qila thumma madza? Dinyatakan atau disebutkan, ditanyakan pada Nabi, kemudian apa wahai Rasul? Amalan yang utama selepas usaha untuk iman kepada Allah. Jawab Nabi, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Qila thumma madza? Ditanya lagi pada Nabi, selepas daripada itu apa? Qala, jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Lantaran itu pada fikir saya selepas 2 tahun ini kita tidak berehat sebenarnya. Kita diberikan oleh Allah persediaan ruh, persediaan jiwa dan mental yang ada
dan fizikalnya itu dapat sekarang ini dipraktikkan insya-Allah secara penggiliran, secara berperingkat, namun impaknya itu insya-Allah positif untuk kesemua kita di mana sahaja umat Islam itu berada. Masya-Allah, tabarakallah. Dan warna para penonton, warna-warna dan juga detik saat kebersamaan kita mengerjakan haji. Dan mungkin kita nak raikan sedikit soalan yang pertama mungkin untuk Fadil Ustaz Ruslan kongsikan jawapannya. Dan kita ada Aisyah Ica di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Menjadi kebiasaan bagi jemaah haji untuk menceritakan apa yang berlaku saat mengerjakan ibadah haji di bumi Mekah untuk dikongsi bersama. Apakah antara perkara yang boleh diceritakan dan perkara yang tidak perlu diceritakan? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ustaz Ruslan. Terima kasih Puan Aisyah, Al-Fadhil Ustaz Arifino dan seluruh penonton yang saya hormati sekalian. Dalam soal ini kalau saya petik kata-kata daripada Imam Al-Ghazali rahmatullah, dia kata at-takallum bi umuri syai' at-takallum bil umuri fa hadha jaizun. Maksudnya fa huwa jaiz. Bercakap semua perkara itu harus, tetapi hendaklah ada tahap-tahapnya. Baik. Kalaulah seseorang itu ke Mekah Puan Aisyah, ada cerita yang menarik, cerita yang baik untuk merangsang motivasi keimanan. Contohnya kita sebut sebagai contoh, saya bila di Mekah tu saya dapat duduk di depan Kaabah sentiasa. Masuk depan Kaabah, itu cerita baiklah. Menjadikan orang dengar itu Allahu Akbar, mudahnya ke Kaabah, rupa-rupanya bukan soal mana pun. Jadi sesuatu yang baik merangsang orang tak ada masalah. Cuma dalam Islam ni bila kita bercakap benda yang kotor keji, sebab dalam kita buat haji sekalipun Allah kata apa? Fala warafatha wala fusuqa wala jidal. Jangan cakap kotor dan keji. Mana kita balik ke Malaysia pun kalau pergi negara jangan cakap benda kotor. Saya tengok orang luar negara lah, teruklah dia punya perangai suka tolak menolak, memang perangai pun dah warna hitam pula contohnya. Jadi itu satu akhlak yang tidak baik, menceritakan aiban orang lain. Jadi pertimbangan kita lah kata Imam Al-Ghazali ialah sesuatu yang harus kita sebutkan sebab dia boleh jadi kita motivasi keimanan, ketakwaan. Jadi bagi saya yang penting adalah yang pelik-pelik itu kita padamkanlah daripada moral kehidupan kita. Yang baik kita ceritakan untuk motivasikan orang lain dan sesuatu yang boleh jadikan orang terus seronok untuk ke Mekah. Wallahu a'lam. Itu sekadar. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi perlu pemilihan perkataan, pemilihan ceritanya sebagai perbezaan. Kadang-kadang ni kita gairah nak menceritakan semua perkara. Dan mungkin sedikit respon daripada Ustaz Arifino. Kadang-kadang pengalaman yang kadang-kadang kita rasa rugi kalau kita tak ceritakan. Sedikit daripada Ustaz. Terima kasih Zai. Subhanallah, yang pertamanya tidak semua orang berkemampuan dan diberikan keizinan untuk berada di tanah haram, di Makkah dan juga di Madinah. Sedangkan di Makkah dan Madinah ini dua pusat utama adalah merupakan syarat dengan pelbagai khazanah sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapak kaki Nabi di mana bergerak, di sini berlaku, di sana terjadinya ujian para sahabat. Ini adalah antara perkara-perkara yang pada fikir saya sangat cantik kalau dibawa untuk dipaparkan dan dikongsikan. Benar, saya setuju dengan pandangan Fadil Ustaz Ruslan tadi bahawa perkara-perkara yang melibatkan aib, sama ada aib itu diri sendiri ataupun aib itu dilihat pada orang lain, maka yang itu sebaiknya kita tidak kongsikan dan kita tidak ceritakan. Mengapa? Kerana haji ini adalah merupakan ibadah yang yastasyiru kullahu. Semua orang rasa. Bila kita puasa, ada kemungkinan orang lain tak perasan kita puasa. Tak nampak, tak tahu ia puasa ataupun tidak. Solat juga kadang-kadang begitu kalau tidak berjemaah, solat bersendirian. Tetapi para ulama menyatakan ibadah haji ini, ibadah yang tak dapat nak elak, memang akan dilihat, ditanggap, malah mungkin dinilai oleh orang lain. Lantas, jihad di dalam ibadah haji ini yang menilainya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala rujuk dalam surah Al-Anfal, lihat pada ayat yang ke-24, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, hendaklah kamu menjawab seruan panggilan lambaian Allah dan Rasulnya, idza da'akum lima yuhyikum, ketika mana Allah Subhanahu
Subhanahu Wa Taala, Dia jemput kamu, panggil dan dakwah kamu dan melakukan perkara-perkara yang mengisi kehidupan kamu. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Dan bagi anda para penonton yang ingin mengajukan soalan berkaitan topik kita selepas haji bagaimana, jangan lupa hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-881677 atau tinggalkan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Banyak lagi akan kita bicarakan. Kita berjeda seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz Istimewa Aidil Adha. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan yang mungkin sedang bersiap sedia untuk ke masjid atau surau untuk melaksanakan solat sunat Aidil Adha dan mendengar khutbah pada pagi ini, ayuh sama-sama kita tonton Tanyalah Ustaz Istimewa Aidil Adha terlebih dahulu, dan sama-sama kita mungkin sahabat-sahabat kita yang masih lagi belum menonton kita, war-warkan kepada mereka, hantarkan WhatsApp kepada mereka peringatan untuk menonton kita pada pagi ini, untuk kita gemakan pagi kita dengan ilmu yang bermanfaat. Dan kita masih lagi bersama dua bintang ilmuwan kita untuk topik selepas haji bagaimana, iaitu Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad dan juga Ustaz Muhammad Ervino Johari. Dan Fadil Ustaz, kita ada soalan untuk kita raikan menerusi sahabat Facebook kita yang berikutnya. Fadli Maksyah bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, bagaimanakah dikira dengan bakal jemaah haji yang di-scam atau ditipu oleh ejen-ejen yang tidak bertanggungjawab sehingga mereka gagal melaksanakan ibadah haji? Adakah mereka juga akan mendapat pahala sebagaimana mereka yang benar-benar melaksanakan ibadah di Mekah? Dan apakah nasihat dan teguran Ustaz kepada mereka yang scam atau menipu bakal jemaah ini? Selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin, biar tahu, jangan keliru. Fadli yang bertanya. Ustaz Roslan, sikit. Okey, terima kasih. Saya nak jawab untuk dua pihak lah. Belum jawab yang pertama, jawab kedua dulu. Kepada orang-orang yang kalaulah mereka itu memang orang-orang yang scammer, ya, tolonglah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah kepada Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta yang batil, yang haram. Menipu, berdusta dengan orang lain, itu kezaliman yang paling besar sekali. Bahkan dia bersabda kepada kita dengan sabdaan yang lain, kata Rasulullah, kullu lahmin nabata min haramin fanaru aula bih. Mana daging yang tumbuh dari haram, Nabi sebut neraka yang utama baginya. Kita nak kata apa lagi? Kalau mereka betul scammer, tapi kalau mereka bertindak dalam keadaan sudah ada prosedur tapi tak dapat, contohnya, itu lain cerita. Mereka bukan scammer tetapi usaha mereka gagal. Technical issue. Yang kedua, kepada rakan-rakan jemaah kita, ialah rakan jemaah kita yang tak dapat pergi, tak boleh pergilah macam mana. Tapi persoalan sekarang ialah saya mengambil satu pandangan menarik daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, menyatakan bahawa setiap manusia bila berniat untuk buat amal yang salah, itu satu pahala baginya. Niat amal salah, nak puasa sunat, nak ke Mekah, nak bangun tahajud, nak bersedekah derma, tak buat lagi pun tapi niat. Pasti ia satu pahala yang menantinya. Betul. Baik, sekarang ni dari sudut hukumnya, rakan kita yang tak kesampaian ke Mekah di atas sebab tadilah, nak kata skema atau Allah, kita boleh tuduh kan. Betul. Maka sabarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah ada gantiannya. Macam Ustaz Firdaus sebut tadi, mungkin hari ini Allah tak izinkan lagi, tapi namanya tercatat insya-Allah Azza wa Jalla. Ini bakal insya-Allah beberapa akan datang. Jadi apa yang penting ialah kalaulah tak sampai sekalipun tapi niat kita suci dan bersih. Betul. Dan kita ambil kesempatan. Contohnya dalam situasi Arafah berlalulah, kita ambil kesempatan untuk juga bermunajat, meritu doa. Tidak, Allah tidak kecewakan kita. Rakan di taulah di Arafah dapat keampunan, kerahmatan, kita pun dapat yang sama. Cuma kepada mereka saya kata sabar itu adalah senjata yang paling
ampuh sekali milik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan isu dengan skema ini saya rasa kena ada kepastian lah. Betul. Sebab hari ini netizen ni kalau kita baca tu kesian kepada setengah travel. Kita boleh kata mereka skema, tapi kalau mereka skema, ittaqillah, itu saja. Anda kena bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Duit orang walaupun satu sen duit orang sekalipun, ia tidak akan dihalalkan oleh orang dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Beringatlah kita wallahu a'lam. Semoga urusan mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala baru ni kita dikejutkan, mudah-mudahan mereka semua diberi kekuatan, semangat ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak mustahil insya-Allah satu hari nanti kita semua akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya mungkin kita dapat raikan soalan daripada sahabat Facebook kita Khaunah Al-Azwar yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah haji atau hajah ini adalah panggilan yang dipanggil untuk jemaah haji sahaja atau bagaimana? Dan yang keduanya, bagaimana hendak mengetahui haji seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat haji yang mabrur? Ustaz Ervin Ujari. Terima kasih Dai Anas pada Ustaz Roslan. Subhanallah. Untuk soalan yang pertama ini, subhanallah, apabila sesiapa sahaja yang berpengalaman berada di tanah haram, bersama ada berada di Makkah ataupun berada di Madinah, subhanallah, untuk mengerjakan umrah ataupun ziarah atau juga ada yang tugasan-tugasan rasmi dan sebagainya, bila di sana ni panggilan haj ataupun hajjah ini adalah merupakan suatu norma, satu kebiasaan, satu panggilan mana pun. Hatta kalau kita bukan berjalan pergi ke Masjidil Haram, kita singgah untuk window shopping contohnya, kita juga akan dipanggil dengan gelaran haj ataupun hajjah, haji dan sebagainya. Malaysia. Pada fikir saya, pertamanya ia adalah merupakan satu budaya yang tidak membawa makna yang tidak baik, tetapi gelaran-gelaran sebegini adalah gelaran-gelaran yang bermotivasi, gelaran yang mempunyai husnuzon, sangka baik, dan juga adalah merupakan satu panggilan yang baik serta doa antara satu sama lain. Mengapa? Pertamanya kerana haji ini dinisbahkan kepada ibadah yang berasaskan kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah meriwayatkan sepotong hadis. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan afdalul jihad hajjun mabrur. Haji mabrur itu adalah merupakan jihad yang paling afdal. Lantas berdasarkan panggilan ini, boleh tidak ada salah bagi mereka yang berada di sana ataupun telah pun selesai menunaikan ibadah haji, dipanggil haji ataupun hajjah. Ia adalah merupakan satu norma, dan bukan sahaja uruf ini berada di Malaysia, tapi juga bagi umat Islam di negara-negara yang lain. Yang keduanya, subhanallah, untuk mengetahui haji ini adalah haji mabrur ataupun tidak. Pertamanya, dia ada sebelum, semasa dan juga selepas. Sebelumnya itu, kalau kita lihat apa yang ditulis oleh para ulama, adalah sesiapa sahaja yang bergerak ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, dia mestilah pergi itu dengan ikhlasun niyyah. Niat itu ikhlas memang untuk buat haji kerana Allah Subhanahu wa taala. Diukur daripada awal. Yang kedua, secara ringkas, semasa seperti mana yang Fadil Ustaz Roslan sebut tadi, la yarfuth wala yafsuq wala jidal. Tidak bertengkar, tidak bercakap perkara yang tidak elok, tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan ataupun dilarang semasa perjalanan ibadah haji. Tapi yang ramai masyarakat kita ni nak tengok adalah dia punya empirical evidence ataupun bukti yang jelas, nampak ke tidak pada mukanya, pada keningnya dan sebagainya. Satu daripadanya adalah tanda haji mabrur, an yatruka mimma kana alaihi minal ma'asi. Tanda haji mabrur ini adalah seseorang itu bila balik daripada menunaikan ibadah haji, dia tinggalkan apa-apa juga bentuk kemungkaran dan juga kekhilafan yang dulunya dia biasa lakukan. Bila balik haji, dia tak ulang balik semula dah. Itu yang pertama. Yang kedua, hifzul jawarih. Tanda haji mabrur ini dapat dilihat apabila seseorang itu balik ke daripada tanah suci, pulang ke negaranya, dan dia menjaga serta memelihara al-jawarih. Benda-benda yang orang lain boleh lihat, boleh nampak sebagai tanda dan lambang komunikasi dia, orang yang balik haji, dengan orang lain. Maknanya dia jaga lisan dia, jaga tangannya, kakinya, anggota matanya daripada menyusahkan ataupun menyukarkan orang lain. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Dan Fadil Ustaz Roslan dan juga Ustaz Fino, kita nak raikan soalan daripada sahabat kita, tapi sebelum tu kita nak melihat bagaimana sedikit pengalaman jemaah kita, bagaimana haji mengubah kehidupan mereka untuk menjadi lebih baik, dan sedikit kita
tayangkan ataupun kita saksikan tayangan video terlebih dahulu. Ayo sama-sama kita saksikan. Soalan bagaimana ibadah haji ini boleh mengubah seseorang. Saya ambil inspirasi daripada diri saya lah. Saya bekerja selama 20 tahun di sebuah sektor swasta. Jadi kita travel banyak ke merata-rata dunia. Tapi semasa saya mengerjakan haji selama tempoh sebulan lebih 30 hari 40 hari di sana, Allah mengilhamkan kepada saya berfikir apakah yang keistimewaan yang ada di Mekah. Apakah keistimewaan yang ada dalam ibadah haji ini yang membuatkan seseorang tu bila balik ia kembali ke tanah air, kerinduan tu terus wujud. Lain dengan kalau kita travel ke mana-mana, kita balik habis. Tapi bila kita balik daripada tanah suci, kerinduan tu wujud. Mengapa? Itu yang buat saya terfikir, sehari ke sehari saya fikir ke sana, apakah benda yang magnetik yang Allah wujudkan dalam diri kita ni, yang tarikan kita dengan Kaabah, dengan tanah suci ada wujud. Jadi itu yang saya semasa saya di sana, sifat-sifat yang ada dalam diri kita sebelum tu, Tuan Haji, sifat-sifat diri kita dalam sebelum kita pergi menunaikan ibadah haji. Orang kata pergi kepada haji, menunaikan haji, balik akan jadi orang baik. Tapi sebenarnya itu bukan satu formula. Itu bukan formula untuk nak jadi baik. Sebenarnya kita tengok apa sifat-sifat kita sebelum tu untuk mendapatkan haji mabrur. Orang kata pergi ke Mekah dan pergi ke Madinah, kembalinya kita menjadi baik. Tetapi mendapat haji mabrur, sifat kita berubah, itu bukan hak kita, itu hak Allah. Jadi kita bermunajat di hadapan Kaabah selama mana kita di tanah suci, kita ada Haji Ismail. Jadi inilah antaranya yang kita, semasa saya berada di sana, kita bermunajat, kita memohon kepada Allah supaya sifat-sifat yang sebelum ni dalam diri kita, yang sifat buruk dikeluarkan, yang sifat baik diletakkan. Kalau bukanlah kita ni orang kata balik menjadi ustaz atau alim ulama, bukan itu yang kita nak. Tetapi kita berubah daripada satu entiti kepada satu entiti yang baik, yang positif. Ibadah haji ini mengajar saya, terutamanya saya, untuk menjadi seorang yang lebih baik, yang lebih positif. Kerana selama mana kita bermunajat di sana, interaksi kita dengan Allah yang paling kuat waktu itu. Kita beristiqamah. Bila kita nak menunaikan solat, kita solat 5 waktu, alhamdulillah. Di sini pun kita solat 5 waktu, alhamdulillah. Tetapi di sana lain. Di sana kita sejam sebelum setiap waktu solat, kita berada dalam posisi kita. Kenapa? Selepas habis solat 5 waktu, kita menunaikan solat-solat sunat. Kenapa bila balik kita tak teruskan? Jadi selepas itu pula kita ada solat-solat sunat, kita bersedekah. Bila kita keluar saja dari pintu Masjidil Haram, daripada kawasan masjid, kita secara ikhlasnya kita mengeluarkan dalam poket kita 2 rial, 3 rial, 5 rial, kita beri. Tetapi kenapa bila kita balik tu kita tak lakukan itu secara lazim? Jadi inilah yang membuatkan saya terfikir, bukan perkara yang besar, bukan satu perubahan yang besar, tetapi perubahan yang kecil-kecil ini, istiqamah, itu yang Allah suka. InsyaAllah, tabarakallah. Demikian antara perkongsian sedikit daripada Tuan Haji Don Hezri Tamias selaku pengarah urusan Madani & Co yang menghiasi kehidupan beliau, bagaimana haji mampu mengubah kehidupan beliau, bagaimana terimbau rona kehidupan ataupun disebutkan harumain itu yang sampai sekarang masih terasa, bagaimana beliau sebut nak istiqamah dengan apa yang telah dilaksanakan di sana itu. Mungkin sedikit respon daripada Fadhil Ustaz Ervino. Terima kasih Dayanas, Fadil Ustaz Roslan, Tuan Haji Don tadi, subhanallah, perkongsian pengalaman yang baik dan indah. Yang pertamanya yang boleh saya nampak dan boleh kita kongsikan adalah bagaimana beliau dan juga para jemaah haji yang lain melaksanakan pengurusan masa dan persediaan untuk melaksanakan ibadah. Kesediaan itu ditatahkan dan ditunjukkan dengan rasa untuk menyumbang, rasa untuk berada di masjid awal. Kesemuanya ini adalah merupakan interaksi bakal jemaah haji ataupun yang telah pun menunaikan ibadah haji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang yang semak cek kita masuk daripada pintu mana ataupun berada di tiang mana, tetapi kita inilah yang menguruskan masa. Kedua, tadi saya tertarik bila Tuan Haji tadi sebutkan tentang interaksi.
Interaksi antara kita dengan bakal jemaah, para jemaah yang lain. Interaksi kita bila berada di tanah haram. Bagaimana cara untuk kita refleks diri kita dan ambil pengajaran. Munajat yang disebutkan tadi itu adalah merupakan antara langkah ataupun cara yang paling menjurus dan berimpak. Mengapa? Munajat ini di dalamnya terkandung makna pengharapan. Apa saja yang kita buat, macam dinyatakan tadi, ibadah itu kecil ataupun besar, tetapi kita mengharapkan agar ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ibadah. Dan lagi banyak kita bermunajat, sama ada dengan doa ataupun zikir. Hatta bila kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan jemaah haji yang lain, ianya juga adalah merupakan tanda kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya tadi bila dinyatakan tentang istiqamah, berterusan. Perubahan itu tidak perlu besar, tetapi biar asal ia sikit, asalkan ianya berterusan. Antara yang boleh kita ambil adalah dalam sepotong hadis sahih riwayat Ibn Majah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat dirinya, buat diri orang yang melaksanakan ibadah haji, yang dah selesai ibadah haji ni, bila nak balik bagaimana? Dua Nabi kata, minta pada Allah la riya'a. Jangan ada rasa riak. Kalau kita rasa masya-Allah 30 hari, 40 hari aku kat Mekah hari tu, aku punya badan ringan betul. Hari-hari ke masjid. Hari-hari pergi ke masjid, duduk depan saja. Kalau tawaf tu subhanallah, itu nikmat. Allah bagi. Pertamanya, kalau kita nak ceritakan, pastikan pemilihan cara perkataan kita itu tidak memberikan impresi pada orang lain bahawa kita ini riak. Keduanya, sum'ah. Sum'ah ini merasakan amalan kita je lah yang lebih. Bolehlah betul lah dia, tapi itulah dia tu, aku tengok cara wuduk dia, cara pakai dia, kain ihram dia pun singkat sangat bandingan aku. Kalau aku pakai dengan tali pinggang, jangan ada rasa lebih daripada orang lain. Bawa ini semasa berada di tanah suci. Dan cabaran positif yang paling besar adalah untuk bawa istiqamah. Riak ini tidak ada, sum'ah ini kita buang apabila kita pulang ke tanah air. InsyaAllah, tabarakallah, mudah-mudahan menjadi satu inspirasi kepada kita. Dan Fadil Ustaz Ruslan, kita ada soalan Ustaz Alvino di Facebook. Sahabat kita Pak Suli Romli bertanya untuk kita raikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, adakah benar setelah pulang daripada mengerjakan haji, jemaah dilarang keluar rumah, yakni berpantang untuk satu tempoh masa? Jika benar, kenapa? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Orang kata apa? Tempoh bertenang Ustaz. Ini kita akan raikan soalan ini dalam keadaan yang walaupun kita melihat bahawa mungkin ada kebenaran di situ. Kadang-kadang orang kata apa? Tempoh bertenang ni perlu untuk tak nak mencemarkan ibadah yang pernah kita buat, dan kita balik, kita tak nak bercampur gaul dalam keadaan merugikan apa yang telah pun kita laksanakan. Dan kita akan respon soalan ini selepas ini, kerana kita nak berjeda seketika Fadil Ustaz. Kita nak beri ruang dan juga laluan kepada para penonton untuk bertenang seketika. Banyak lagi akan kita raikan, akan kita kupas. Tanyalah Ustaz, istimewa Aidil Adha. Biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, istimewa Aidil Adha. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berbicara topik selepas haji bagaimana, dan masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Ruslan Muhammad dan juga Ustaz Muhammad Erfino Johari. Dan seperti tadi kita telah pun bacakan soalan daripada sahabat Facebook kita. Sebelum kita minta Ustaz Ruslan respon, kita nak mengalu-alukan kepada para penonton untuk terus menghantarkan soalan dan kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini, selepas haji bagaimana. Hubungi kami, saudara sedang penonton, hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz Ruslan,
sebagai respon kepada soalan Pak Suli Romli di Facebook, sekali lagi kita bacakan, adakah benar setelah pulang dari mengerjakan haji jemaah dilarang keluar daripada rumah, yakni ada tempoh berpantang atau tempoh bertenang pada satu-satu masa? Sedikit daripada Fadil Ustaz. Okay, terima kasihlah kepada Pak Suli Romli. Ini mewakili soalan umum ni ya. Wallahu alam, saya tak tahulah ada tempoh bertenang. Saya tahu ada tempoh kuarantin ada. Tempoh kuarantin ni kalau dah balik dalam keadaan suasana COVID baru ni memang kuarantin semua lah. Sampai beberapa hari. Yang penting bagi saya merasakan bahawa tempoh tenang itu kalau disebabkan kepada sakit demam, bukan isu COVID lah, kenalah berehat. Tetapi dalam isu kita dengan amalan kita ini, apa makna kalau kita ke Mekah dengan kerajinan tadi, dengan kesungguhan ke masjid, kesungguhan ke masjid malam siang, subuh pukul 3.30, pukul 2 dah sampai ke masjid, maghrib pukul 5.30, pukul 6 lebih kurang, pukul 4 dah sampai ke masjid contohnya, di Mekah sana. Apa kita nak bertenang-tenang lagi? Sepatutnya balik ke Malaysia ini, subuh pukul 6 katakan, pukul 4 dah sampai ke masjid patutnya. Sebab apa? Mengamali apa yang pernah diamalkan di Mekah itu. Sejak contohnya, ini bukan gurauan ni, ini kenyataan. Mana kita cuba nak angkat ibadat kita supaya ada nilai konsisten. Jadi tempoh bertenang bagi saya tidak ada satu hujah yang tepat, tak ada satu fakta yang tepat dalam itu, melainkan kalau ada kesakitan, demam, sakit, kalau virus itu lainlah. Tapi kalau sudut ibadat, di mana berada kita sekalipun, yang penting kita, saya sangat bila Ustaz sebut tentang persoalan istiqamah dalam kita beramal. Sebab itu dalam hal ini menarik satu perkataan yang saya ambil daripada Al-Hasan Al-Basri. Dia kata apa? Dia kata neraca utama kepada setiap orang yang datang ke Mekah ialah mengekalkan istiqamah. Hati yang suci, hati yang mulia, hati yang murni. Mengekalkan. Kalau kita di Mekah, kita sudah minta ampun pada Allah Azza wa Jalla, air mata tumpah. Kenapa tak kekalkan air mata yang sama di masjid kita? Takkan kita nak tumpah air mata di Mekah saja? Tumpah air mata di masjid kita, di surau kita, di rumah kita. Supaya apa? Kata Sabasri, dengan istiqamah tersebut, ia akan menjana suatu nilai yang lebih jauh besar. Dua perkara. Yang pertama, kita akan dapat rahmat Allah berkekalan. Yang keduanya, kata beliau, kita akan dapat nikmat rezeki beribadat yang adanya nilai kesungguhan tadi. Jadi tuan-tuan, tak ada tempoh tempoh bertenang. Tak ada. Kecuali kalau musim kuarantin dan seumpama sahaja. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya di talian pada ketika ini kita ada sahabat pemanggil yang pertama untuk kita raikan. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina Yusuf daripada Tanjung Karang, nak ajukan soalan dengan Ustaz ya. Ya, silakan puan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya sayang dengan Ustaz-Ustaz ni sebab ni salah satu daripada guru-guru saya Ustaz ya. Amin, insya-Allah. Terima kasih Ustaz, ilmu-ilmu yang disampaikan. Doakan kami saja. Ustaz, macam ni kan, tanda-tanda tu Ustaz, kalau yang orang tu haji dia diterima. Apa tanda-tanda dia? Dan lagi satu Ustaz, kalau kita balik daripada Mekah tu, sebelum sampai rumah tu kita minta dia doakan tu, adakah doa tu memang makbul Ustaz? Okey Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Pemanggil pertama kita Puan Safina Yusuf dari Tanjung Karang bertanya tanda-tanda. Setiap sesuatu itu ada tanda, Ustaz dan juga Ustaz Arifino. Dan kalau kita sebut tentang doa, soalan yang kedua tadi, mungkin kita minta sedikit respon daripada Ustaz Arifino tentang soalan, jawapan kepada soalan sahabat kita. Terima kasih Dayanas Fadil Ustaz Roslan. Puan Supinah yang bertanya soalan yang baik. Saya ambil yang kedua tadi tu ya. Berkaitan kita minta kepada orang yang pulang daripada tanah suci mengerjakan ibadah haji, doa mereka makbul. Pertamanya, doa ini adalah merupakan hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Namun indikatornya ada. Antaranya dalam sepotong hadis sahih baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man hajja, orang yang melaksanakan ibadah haji ini tidak melaksanakan fusuk ataupun rafath ataupun jidal, raja'a min dhunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Dia akan pulang daripada daerah dosa-dosanya itu. Pulang itu artinya dia tinggalkan dosa-dosa dan juga segalanya yang lalu, seperti mana statusnya itu ia baru sahaja dilahirkan oleh ibunya.
Maksudnya orang yang menaikkan ibadah haji ini, subhanallah, antara haji mabrur kelebihannya adalah diampunkan segala dosa, dia suci umpama kain putih, umpama baru dilahirkan oleh ibunya. Lantaran itu, kebarangkalian besar kita juga meletakkan pengharapan dan juga positivity terhadap doa yang kita minta kepada mereka. Tolong doakan kita, mereka berada di sana pun tolong doakan saya dan ahli keluarga. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan ataupun menerimanya. Saya teringatlah juga sedikit pengalaman ketika berada di luar negara dan Allah bagi izin untuk mengislamkan beberapa orang untuk masuk dalam agama Islam. Bila mereka mengucap dua kalimah syahadah dengan keyakinan, dengan kefahaman dan juga tidak ada sebarang paksaan, maka permintaan pertama saya kepada mereka sama macam Puan Supinah tadi. Saya minta, brother or sister, please make doa for me. Jadikan ataupun tolong doakan saya. Dia nak kata nak doakan apa? Tolong doakan kebaikan untuk saya. Sebab ketika itu, mereka berada dalam keadaan yang suci daripada segala dosa. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Dan bila kita sebut tentang tanda, Fadhil Ustaz Roslan, setiap sesuatu itu ada tandanya. Jadi kadang-kadang kita rasa yang kita dapat mabrur itu macam Ustaz sebut. Jadi kita nak tekankan mabrur ketika mengerjakan haji itu. Mungkin sedikit respon daripada Ustaz Roslan. Dia begini, Ustaz Anas dan Al-Fatih Ustaz Rifino. Saya lebih melihat kepada persoalan utama ialah kita nak berubah ini saat di mana kita bermula berubah. Itu tanda yang pertama. Satu lagi, kita ke Mekah, kita datang dengan dosa. Itu kenyataan. Siapapun kita, dosa kita bawa. Itulah manusia. Sebab manusia ini, kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Tiap orang itu berdosa. Arti bila mana kita datang dengan dosa, kita datang dengan untuk kita bersihkan dosa. Sebab kita datang dengan labbaik Allah. Aku datang sebagai hamba pun dosa, mohon ampun padamu. Dan bila kita minta ampun, Allah takkan tolak. Apalagi dalam di Mekah sekarang ni, contohnya. Allah takkan tolak siapa merintih, siapa berdoa, siapa yang minta, Allah akan terima. Bahkan Allah tanya malaikat, siapa mereka ini? Hamba-Ku kan? Apa mereka minta? Beritahu. Saya kata Nabi SAW, apa saja rintihan kita kepada Allah Azza wa Jalla akan terima baik. Kalau begitu keadaannya, isu yang saya rasa paling utama sekali tuan-tuan ialah macam mana kita nak mengekalkan kekuatan itu sampai penghujungnya. Kalau kita mengekalkan kuat penghujungnya, maknanya orang tak kata apa dah. Kita sendiri akan berkata, Allahu Akbar, aku ya Allah dulu pendosa, sekarang balik ke hati suci, aku dah benci kemaksiatan. Jadi mengekalkan mabrur itu sebenarnya bukan setelahnya, tapi di awal kita berada di tanah suci Makkahul Mukarramah. Itu asasnya. Dan kita akan bawa. Betullah kata seorang tokoh besar, itu Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tahmid. Seorang tokoh, dia kata apa? Kata Ibnu Bar, haji mabrur ialah bila mana seorang itu ada 3 sifat utama baginya. Ini kata siapa? Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tahmid. Yang pertama, dia buat haji tanpa riak. Itu disebutkan Al-Fatih Ustaz terkejap tadi. Tanpa riak. Tanpa tunjuk aku ni lebih harta, aku kaya, tidak. Yang kedua, dia buat haji keadaan dia jauh sama sifat Rafath. Jidat, tak kata ke orang, tak nusuk orang. Yang ketiganya ialah dia ke Mekah dengan duit yang halal, rezeki halal. Ini faktor penting. So, kita ke halal harta, tuan-tuan, akan bawa kepada kebaikan dalam soal kita dengan ibadat. Jadi ketiga syarat ini, kata Ibn Abdul Bar dalam kitab Tahmid, adalah jalan mabrur. Bila bermula, masa di Mekah dan berterusan sampai bila. Masya-Allah. Susah ke payah tuan kita usahakan. Yang bercakap saya baca saya pun, saya kena usahakanlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan kepada jemaah dan para dan juga bakal jemaah yang bakal pulang sebentar sekali lagi. Kita doakan mudah-mudahan mereka dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan yang tak terpilih, Ustaz, kita doakan juga mudah-mudahan terpilih satu saat nanti. Termasuklah saya yang bercakap ini, sangat mengharapkan agar satu saat nanti tengok gambar Kaabah di belakang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala pilih kita di pagi 10 Zulhijjah ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan berikutnya kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas, Ustaz Roslan Muhammad dan juga Ustaz Elvino Johari. Assalamualaikum kepada Ustaz dan selamat Hari Raya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Soalan saya begini, Ustaz, kedua-dua Ustaz kita ni
kadang-kadang tengok orang kan, yang ini yang masalah sini. Kadang-kadang tengok orang pergi haji tu ialah dia ada duit, dia ada keupayaan semua, dan alhamdulillah dah sampai ke sana. Dan kadang-kadang apabila dia balik, dia nampak macam simple je Ustaz, macam biasa, macam dia tak pergi dulu juga. Ini yang jadi persepsi masyarakat ni dah berbeza sikit ni. Dia ni mungkin haji dia ni bukan haji mabrur, ni haji Marlboro ni kalau macam ni. Jadi soalan saya, apakah kita boleh melabel orang balik haji dengan benda begini? Sedangkan kita tahu dia di sana, mana kita nampak dia buat apa di sana, dan siapa kita untuk melabel orang yang tahap itu, Ustaz? Jadi soalan saya, bagaimana kalau sekiranya persepsi masyarakat yang begini rupa ni, Ustaz? Boleh ke ataupun berdosa ke macam mana ke, Ustaz? Sedangkan benda ni dia dah pergi, kita tak tahu apakah amalan dia diterima ataupun tidak, dan kita senang-senang saja melabel orang yang begini rupa ni, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak bersangka baik ataupun husnuzon tu, Ustaz. Mungkin kita nak minta terlebih dahulu sedikit respon daripada Fadil Ustaz Roslan. Nak sangka baik dengan orang ni, kadang-kadang nampak dia biasa-biasa je bahasa kita lah. Tapi mungkin jauh di sudut hati dia satu orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi haji pun kadang-kadang senyap-senyap je. Tahu-tahu dah balik. Insya-Allah tabarakallah. Jadi nak bersangka baik tu, Ustaz. Saya tak nak bawa satu perbicaraan jauh, mengambil kata-kata daripada Ibn Rajab Al-Hambali, seorang tokoh besar bidang tasawuf. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, seorang yang cuba nak tengok orang kacamata yang suuzan, cuba tengok diri kita sendiri. Di mana tapak-tapak dalam diri kita pula. Kalau kita ada 1000 kebaikan, tak apalah, tak ada kejahatan. Tapi kalau kita tengok di kita pun banyak masalah dalam hidup. Kata Ibn Jamali, cukuplah engkau tutuplah hak orang yang kau tengok tadi, bukalah keaiban awak, kamu untuk kamu lihat, kamu lebih tu pada dia. Betul. Ini saya rasa jawapan paling tepat. Sebab hari ini kita kadang-kadang minta kita cuba tengok orang. Kesalahan dari Anas satu je, tapi saya rasa macam 1000. Saya punya kesalahan 10, tapi tak ada apa. Jadi kerana kita tutup kita punya keaiban, kita cuba tengok. Kata Rajab, ini bukan akhlak seorang mukmin yang sebenarnya. Wallah, itu pandangan daripada seorang ulama. Insya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita. Dan berikutnya Haji Tukinun di Talian pada ketika ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai, selamat Hari Raya Adil-Adha. Ya, selamat Raya. Soalannya Ustaz, saya minta pandangan daripada Ustaz lah. Orang kalau belum pergi haji dulu ke Elia tu, maknanya yalah, kalau dia tak pernah pergi masjid, tak pernah pergi campur dengan orang, tapi dia dah pergi haji, Ustaz, balik daripada haji pun macam tu juga. Jadi adakah pemergian tu dengan belajar yang banyak tak mendatangkan apa-apa faedah, tak mendatangkan contohnya haji yang mabrur lah. Itu je soalannya pagi ni. Terima kasih Ustaz. Banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Tukinun, dengar kemeriahan mungkin di masjid pada ketika ini. Baik. Mungkin sedikit respon daripada Ustaz Sarfino untuk soalan tersebut. Baik, terima kasih kepada Dai, Al-Fadhil Ustaz dan juga Tuan Haji. Subhanallah, yang pertamanya penilaian manusia, kadang-kadang kita ini menilai dan meletakkan konklusi pada satu perspektif ataupun sudut. Penilaian Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih besar skop dan juga konsep ruang lingkupnya. Allah tidak melihat luaran. Allah tidak melihat sama ada kita menilai orang ini berdasarkan mata kasar kita. Tapi penilaian Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada apa yang mampu kita tunjukkan menerusi keimanan. Kita juga tidak mampu dan tidak mungkin boleh menilai seseorang secara 100% bila kita melihat seseorang itu pada waktu pagi dengan apa yang dia lakukan, sedang kita tidak melihat bagaimana tengah harinya, petangnya, malamnya dan sebagainya. Maksud saya adalah, pertamanya, tugasan kita bagi yang nak menyokong dan membantu istiqamah rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang pulang ke tanah air selepas menunaikan ibadah haji, kita nakkan mereka istiqamah. Kita mahukan sama-sama agar mereka juga dapat haji yang mabrur, dan nanti bila sampai saat dan giliran kita, kita juga mengharapkan doa orang lain sebegitu. Kerana itu pada fikir saya, pertamanya, cuba elakkan daripada apa-apa juga bentuk penilaian yang sifatnya negatif ataupun sifatnya tidak menambah apa juga nilai. Tidak ada value added di situ, baik bagi diri orang yang menilai ataupun orang yang dinilai, kerana mungkin kita hanya melihat daripada satu sudut sahaja. Yang keduanya adalah untuk memastikan seseorang itu terus istiqamah ataupun adanya nilai antara ciri haji mabrur ini, selepas haji ini, dia ada rasa
kata at-taufiq lit-ta'ah. Pada benda-benda ketaatan, dia sentiasa rasa bahawa dirinya itu cenderung nak buat, dia rasa bahawa dirinya itu selari dan sebagainya. Ada program agama di masjid, dia mudah untuk ikut. Ada perkara-perkara kebaikan untuk membantu jiran, dia mudah terlibat. Maka benda ini tak boleh buat seorang-seorang. Yang balik daripada ibadah haji dan juga yang menunggu giliran untuk pergi haji, kedua-duanya mesti ada kerjasama dan kerja bersama. Bila ada dua-dua ini, pada fikir saya kita dah tutup dah banyak pintu-pintu penilaian-penilaian. Hanya sekadar orang tu berubah tak berubah, macam sama je dari sudut luaran. Yang itu pada saya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan kalau tak salah saya pada 7 atau 8 tahun lalu, Ustaz Elfino dan Ustaz Ruslan, ketika arwah nenek saya masih ada, ketika beliau mengerjakan haji, pulang daripada haji, ada sahabat beliau dari Kedah, seingat saya, datang mencari beliau. Katanya inilah sahabat dia ketika mana mengerjakan haji ketika dahulu, dan menerima kehadiran sahabatnya itu dengan pelukan dan tangisan air mata yang hibah. Jadi saya yang melihat situasi itu, saya rasa tersentuh Ustaz. Sebagai seorang cucu yang, ialah saya doakan kebaikan untuk nenek saya, dan inilah satu perkara yang keikhlasan dan juga perkara yang tak boleh digambarkan dengan kata-kata. Inilah dia orang kata apa, pengalaman yang tak boleh dijual beli dengan wang ringgit. Dan mungkin kita akan raikan banyak lagi soalan selepas ini, kerana selepas haji bagaimana, itu tajuk yang kita bicarakan pada pagi ini. Dan para penonton, kita mengalu-alukan kepada anda yang ingin mungkin berkongsi pengalaman ataupun berkongsi rasa yang pernah melaksanakan ibadah haji. Selepas haji bagaimana, kita akan bicarakan selepas ini. Kita nak berjeda seketika, terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara sedang menonton, Buya Hamka pernah berkata, ada orang yang telah lama mati tapi amalnya masih hidup, dan ada orang yang masih hidup tapi amalnya telah lama mati. Menurunkan dan selamat bermuhasabah. Saudara sedang menonton, kembali dalam meja Tanyalah Ustaz Istimewa Aidil Adha, biar tahu jangan keliru. Dan kita masih lagi berbicara topik kita pada pagi ini, selepas haji bagaimana. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah yang sudi mengajukan soalan dan juga kemusykilan untuk topik kita pada pagi ini. Dan untuk anda yang ingin mengajukan soalan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-881677 atau tinggalkan menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan kita masih lagi bertemankan Al-Fadhil Ustaz Ruslan Muhammad dan juga Ustaz Elfino Johari untuk kita berbicara lagi dengan lebih lanjut selepas haji bagaimana, dan sedikit kita kongsikan pengalaman dan juga bagaimana tanda-tanda haji mabrur. Dan Ustaz, kita nak berbicara dengan lebih lanjut dan kita nak raikan soalan daripada sahabat kita. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita saksikan tayangan video terlebih dahulu berkenaan dengan mungkin galakan peranan yang perlu dilakukan oleh seorang ibu dan juga ayah terhadap anak mereka berkenaan ibadah haji. Mari sama-sama kita saksikan. Kesedaran yang perlu diletaknya bermula daripada awal, daripada zaman kanak-kanak, daripada zaman mereka persekolahan. Jadi peranan ini harus dipikul dan digalas oleh tak lain tak bukan oleh ibu bapa. Jadi pengenalan kepada ibadah haji ini sebenarnya bermula daripada awal lagi. Jadi peranan ibu bapa pula. Ada setengah-setengah ibu bapa yang mengambil insurans di peringkat awalan untuk anak-anak, ataupun mengambil satu pelan akademik untuk anak-anak. Tetapi tidak ada masalah jika dalam masa yang sama ibu bapa mengambil satu langkah yang lebih proaktif dalam menjanakan sedikit atau meletakkan sedikit orang kata apa, allocation daripada gaji bulanan ke dalam akaun. Yang perkara pertama yang perlu dilakukan ialah mewujudkan akaun-akaun simpanan haji mereka
di dalam institusi haji yang terdapat di negara kita dengan kemudahan dan kewujudan satu sistem atau pelan yang dirangka oleh ibu bapa di peringkat awalan bagi anak-anak ini ketika mereka sudah melangkah ke dalam dewasa, terbukanya hati mereka adalah disebabkan mungkin doa-doa kita ataupun usaha-usaha kita dalam meletakkan, merencanakan program haji untuk mereka, yang mana pada satu hari nanti, kerana ibadah haji ini merupakan satu tuntutan. Ini bukan satu, orang kata apa, perkara-perkara yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Memang perkara yang mesti dilakukan oleh setiap orang Islam kerana ia berada dalam rukun Islam. Jadi kepentingan dan keperluan ini adalah bukan saja memberi kelebihan kepada mereka, tetapi lebihan kepada kita. Terputusnya amalan seseorang anak Adam itu terputus melainkan 3 perkara. Perkara pertama, amal jariahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa daripada anak-anak yang soleh. Jadi perkara pertama dan kedua ini adalah perkara pertama yang jika kita buat sebagai ibu bapa, menyediakan sedikit simpanan kepada mereka. Kerana apa? Membuka akaun memerlukan satu simpanan. Jadi dengan niat yang kita letakkan kepada mereka merupakan satu sedekah kita kepada mereka yang mana akan digunakan satu hari nanti untuk mereka bergerak ke Tanah Suci. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Penceritaan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Nabi Ibrahim, kisah-kisah Nabi Ismail, bagaimana kesusahan Rasulullah dalam menjadikan Islam berkembang. Jadi ini adalah satu ilmu buat mereka yang mana satu hari nanti mereka akan memanfaatkan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada mereka. Dan yang ketiga, ketika mana mereka sudah dewasa dan akhirnya alhamdulillah bila mereka sudah sampai, sudah tiba kepada Tanah Suci, asbab perkara pertama dengan kedua yang kita letakkan di dalam diri mereka, amalan yang ketiga ialah doa anak yang soleh buat kita yang mana sebagai ibu bapa, bila mana kita dah tiada, kita lebih memerlukan doa-doa mereka lebih daripada segala-galanya. Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dapat kita saksikan bagaimana sedikit curahan rasa perkongsian ilmu, bagaimana peranan ibu dan juga ayah dalam memberikan galakan kepada anak-anak. Dan mungkin kita mohon sedikit respon daripada Fadhil Ustaz Roslan. Kadang kita bawa anak kita pergi, atuk baru balik haji, minta atuk doa, ataupun saudara abah nak pergi haji, jom kita pergi ziarah dia. Kadang-kadang ini juga ada mungkin satu pendedahan awal kepada anak-anak cucu kita, Ustaz. Saya setuju sangat dengan apa yang Dayana sebut dan lebih bersetuju apa yang disebutkan oleh Tuan Jedon tadi. Yang pertama sekali ialah bila bapa mengambil inisiatif untuk mendekatkan anak dengan suasana Mekah contohnya. Bagus sekali. Cuma saya fikir sekarang ni dari sudut kesedaran mak bapak sekarang lebih daripada dululah. Saya tengok ibu bapa muda sekarang, ikut pengalaman saya dengan pegawai tabung haji, mereka dah mula buka anak usia baru 3 hari, 5 hari, seminggu dah mula buka anak. Ini perkembangan terbaik. Tak macam dulu lah. Dulu saya ingat masa saya kecil-kecil, ayah tak pernah buka sendiri pun, kita buka tabung haji sendiri masa kita ada berusia. Betul. Itu kita bukan salah mak ayah kita lah, mungkin pada usia mereka tak ada kesedaran begitu. Tapi hari ini nampak kesedaran ada, kan tabung haji pun nampak menggerakkan usaha ke arah supaya bapa muda ini berikan ruang pada mereka untuk didaftarkan awal. Bagus. Cuma saya kata begini, dia dari sudut kita kalau mampu kita bawa anak awal ke Mekah, kita mampu dia bawa anak ke Mekah, itu lebih baik. Saya ingat tuan-tuan, sampai hari ini saya ingat, saya pernah tawaf sekali depan Kaabah, ada seorang ibu, seorang ayah mengandung anak, saya pun di belakang. Dia sepanjang tahu Ustaz Fino, apa disebut, ya Allah, anakku, dalam bahasa Arab lah, anakku anak yang soleh, anak bertakwa, anak hidup dengan keimanan. Diulang sampai sulam follow dia. Saya kata, ya Allah, begitu sekali dia seorang bapa. Saya rasa hasrat beliau di depan Kaabah ni. Pasti insya-Allah anak itu jadi anak yang soleh. Ini cerita lama dah. Saya sepanjang tahu saya follow dia. Sebab saya dengar, sebab saya boleh faham bahasa Arab tu. Itu rintihan. Jadi anak soleh, bertakwa, anak yang baik, berbakti dengan agama. Anak dikandungnya. Ini merupakan satu rezeki lah. Ya, sebab seorang ayah yang begitu prihatin, kalau kita kemampuan, kalau kita boleh, anak kita melencong luar negara, minta maaf kata macam tu, apa kata, bawa anak-anak kita usia 8 tahun, 7 tahun, 8, 6 bulan sekalipun, kita boleh ke Mekah, umrah bersama. Ini saya rasa peringkat awal, sekurang-kurangnya, berkah menanti. Sebab kita berdoa depan Kaabah. Doa dalam Masjidil Haram. Jadi mudah itulah kesannya. Dan anak pun tahu betapa seronoknya dapat sampai ke Mekah seawal usianya. Wallahu a'lam. Allahu akbar.
dengan ditambah pula doa yang berkat daripada seorang ayah dan juga seorang ibu, pastinya menghadirkan satu perkara yang sangat besar. Sebab satu hadis jelas Nabi kata antara doa yang Allah berkati doa ayah ibu kepada anak. Allahu akbar. Itu paling berkat sekali. Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati ibu-ibu dan ayah-ayah di seluruh dunia, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Mas Rifah Nur Jama'in Ustaz di Facebook yang bertanya soalan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seseorang yang memperoleh haji yang mabrur, adakah hatinya senantiasa ingin ke masjid untuk solat berjemaah? Apakah kepentingan haji mabrur dan bagaimana ia dapat mengubah seseorang itu menjadi orang yang bertakwa? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Arifino. Terima kasih Da'in Fadil Ustaz Ruslan. Terima kasih pada yang bertanya soalan yang baik. Rajulun ta'allaqa qalbahu bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya itu sentiasa rasa terikat ataupun terpaut dengan masjid, dengan rumah Allah, itu adalah merupakan antara tanda seseorang yang berada dalam satu daripada 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala naungi pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur ini adalah merupakan antara tandanya apabila kita ini sentiasa terasa ataupun mahu untuk melakukan perkara-perkara kebaikan yang disebut sebagai raghiban fil akhirah, rasa mahu, rasa nak sangat, rasa kalau tak dapat rugi terhadap perkara-perkara yang memberikan jaminan dan memberikan laba, keuntungan, kelebihan di hari akhirat. Dan sudah tentu berulang alik ke rumah Allah adalah merupakan satu daripada tanda, dan banyak subhanallah hadis-hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kelebihan orang yang berulang alik ke rumah Allah. Yang keduanya, kepentingan haji mabrur seperti yang mana ditanya adalah kerana ia membawa kita untuk berada dalam suasana sentiasa adanya rasa mahukan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya haji mabrur ini kerana ia akan memandu hala tuju kehidupan orang yang pulang daripada ibadah haji berbekalkan suci dan bersihnya itu. Insya-Allah kita kena ada rasa sangka baik, husnuzan, Allah mengampunkan dosa. Kita yang melaksanakan ibadah haji, semua jemaah haji yang melaksanakannya diampunkan dosa. Maka bila berada dalam ruang yang kosong sebegitu, kita mahukan haji ini diisi dengan perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan hanya hablum minallah, jangan lupa pula dengan hablum minan nas, ikatan dengan manusia. Kita baik dengan Allah, pakaian kita, penampilan kita, tetapi hubungan kita dengan manusia masih tidak ada perubahan. Kerana itu pentingnya bukan title sangat, tetapi gelaran haji itu sebenarnya bila kita peringatkan, kita ulang ingat, ianya memberikan motivasi dan semangat kepada kita yang lemah ini untuk tidak melakukan perkara-perkara keburukan. Kalau kita lakukan, cepat-cepat untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah merupakan antara tanda bukan saja pentingnya ibadah haji mabrur, tetapi tanda bahawa haji itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Dan di talian pada ketika ini untuk kita raikan Fadil Ustaz, pemanggil kita yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Da'i dan juga Ustaz, selamat Hari Raya Aidil Adha ya. Ya, selamat Raya. Siapa di talian? Baharudin Haji Kasim. Ya, silakan tuan. Okey tuan, saya nak buat mungkin pencerahan ataupun minta Ustaz pencerah sikit. Ya. Haji ini dan juga umrah ni ialah pada orang-orang yang berkemampuan dan orang yang berada lah, yang mampu boleh buat kan. Ya. Tapi yang jadi masalahnya Ustaz, ada yang segelintir mungkin ada, mungkin tak ada. Ini mungkin Ustaz boleh buat cerahannya. Dia buat haji atau umrah ni ibarat macam check and balance. Maknanya bila kita pergi buat haji itu, makna semua dosa-dosanya dia akan diampunkan dan kosonglah. Jadi bila dia balik pada haji ni, dia buatlah balik. Jadi buatlah apa yang dia dia rasa tak apa, nanti besok saya pergi buat haji lagi, dia akan zero rise baliklah, kosonglah balik kan. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan lah pada apa yang saya nak tanya ni Ustaz ya. Dan juga yang keduanya, apa fadilatnya pada orang yang dah pergi haji, dah pergi umrah ni, lepas tu dia menaja orang yang tak ada kemampuan ni Ustaz.
Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan sikitlah. Ya, baik. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Baharudin Kasim yang berkongsikan soalan yang sekiranya cukup menarik untuk kita diskusikan. Mungkin sedikit respon daripada Ustaz Servino. Ya. Terima kasih kepada Dayang. Soalan yang pertama berkaitan tentang apabila balik itu dijadikan haji ini sebagai check and balance. Subhanallah, antara tanda ataupun merupakan usaha besar kita memastikan jihad kita ini melaksanakan ibadah haji ini sebagai rukun Islam yang kelima adalah merupakan yang pertamanya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran itu tanda haji mabrur yang pertama macam saya nyatakan di awal tadi adalah dia ada sebelum, semasa dan juga selepas. Selepas haji banyak dah kita kongsikan. Sebelum ini niat itu mesti diperbetulkan. Tujuannya adalah untuk kita ini kembali kepada Allah dan tidak mengulangi lagi apa-apa keburukan yang kita telah pun lakukan. Yang keduanya berkaitan tentang menaja. Subhanallah, ini adalah merupakan amalan yang baik bagi mereka yang berkemampuan, sama ada orang perseorangan ataupun syarikat-syarikat korporat yang ingin menaja mana-mana jemaah haji yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, dipersilakan lantaran dia telah pun melaksanakan ibadah haji. Man dalla ala khair kafa'ilih. Orang yang menunjuk jalan, memudah cara ke arah apa juga kebaikan, pahalanya itu dapat seumpama dia juga melakukannya. Maka kalau ada yang mampu melakukan sedemikian, ahlan wa sahlan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang memberikan yang terbaik sebagai ganjaran buat mereka. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Sikit mungkin 1 minit. Mungkin apalagi kalau kita infak kepada keluarga kita sendiri, lebih harmoni pada hubungan keluargaan. Pak saudara kita yang tak kemampuan, nak saudara yang taja, tu Pak Long, saya taja Pak Long ke Mekah. Allahu akbar, hubungan kita makin rapat dan makin harmoni, insya-Allah. Sedekah yang paling afdal, Ustaz. Afdal. Keluarga sendiri, kerabat kita. Kerabat kita. Dan kita telah pun sampai ke penghujung rancangan, dan terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel kita, bintang ilmuwan kita, Fadil Ustaz Roslan dan juga Ustaz Servino. Dan mungkin sebagai rumusan dan juga pelan tindakan terakhir sebagaimana telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz kita, selepas haji bagaimana untuk topik kita pada pagi ini, laksanakanlah haji tanpa kita membawa perasaan ataupun sifat yang tercela. Dan yang keduanya, pergilah dengan menuju ke Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa harta yang halal lagi diberkati. Dan yang ketiganya, pastikan apabila kita pulang kita dapat mampu terus istiqamah dengan segala amal yang kita telah pun kita lakukan ketika mana sedang dan juga telah mengerjakan haji. Dan sebagai penutup terakhir, kita minta Fadil Ustaz Roslan Muhammad tutup dengan sedikit doa di pagi 10 Zulhijjah ni, Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan kepada kita semua, khusus kepada para jemaah yang bakal dan juga yang telah pun mengerjakan ibadah haji. Ustaz Roslan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والكفر والعصيان. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami, ya Allah. Jadikan kami dalam keadaan beramal, beriman kepadamu, ya Allah. Ampunkan dosa kesalahan kami. Ya Allah, berikan kami keberkatan dalam kehidupan agama kami, ibadat kami, seharian kami, ya Allah. Jadikan kami dalam keadaan sentiasa kembali kepadamu, ya Allah. Terimalah ibadat kami, haji kami, umrah kami, ya Allah. Kami insan yang lemah, ya Allah, yang banyak berdosa kepadamu, ya Allah. Kekalkan kami dalam kebaikan, jauhkan kami sebarang kemurkaanmu, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma amin ya amin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, demikian yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada bintang ilmuwan kita. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada siri yang akan datang, dan Tanyalah Ustaz akan kembali bersiaran sebagaimana biasa. Dan selamat menjalani ibadah korban. Salam Aidil Adha. Kami di meja Tanyalah Ustaz ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sehingga berjumpa lagi. Sekian,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.